Dah. Assalamualaikum. Selamat hari Minggu hari ni. Hari ni kita dipilih untuk datang ke Shuanghu dan rasanya masih belum ramai. Mungkin ada yang dalam perjalanan. Moga-moga diorang tu dapat datang dengan segera. Saya VM Siti Hajar sebagai MC hari ni. Okey. Sebelum memulakan majlis, jom kita baca Al-Fatihah untuk arwah ibu ayah kita yang sama ada masih hidup ataupun yang dah tiada, termasuk diri kita. Hari ni adalah seminar bermodul siri keempat. Hari ni adalah seminar bermodul siri keempat. Untuk maklumat semua yang hadir, speaker pertama kita adalah Along Safida. Tapi dikenali dengan Along, tapi kita orang panggil Along, tapi dia dikenali dengan Safida. Okey. Beliau adalah seorang suri rumah daripada tahun 1995 hingga sekarang 2022. 27 tahun dia di dalam Shuanghu. Dia mempunyai dua orang anak dan pastinya dia adalah mempunyai banyak pengalaman. Dipersilakan, tajuk beliau adalah gastro usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta tolong penuhkan tempat-tempat yang ke depan supaya majlis kita tak diganggu dengan orang lain, supaya orang yang lambat boleh duduk di belakang. Okey, move ke depan. Ke depan ni lah. Ini depan lagi sikit. Ibu sini. Depan Okay, supaya perjalanan meeting kita akan bagus, supaya tak ada gangguan. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih pada MC Puan Siti Hajar. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Safida binti Muhammad. Saya tadi dengar kata 27 tahun saya dalam Shuanghu. Memang betul, tapi bukannya suri rumah sepenuh masa sebelum tu. Okey, jadinya saya cerita sikitlah saya punya latar belakang. Saya sebenarnya ada masalah kesihatan. Sebelum saya bertemu dengan Shuanghu, masa tu umur saya lebih kurang dalam 19 tahun lah, lebih kurang 20 macam tu. Masa tu saya baru lepas habis belajar. Saya belajar pun tak adalah pandai sangat. Orang kata sebab saya punya mention untuk selepas habis belajar bukannya saya nak bekerja dengan orang. Jadi itu saya punya mentality. Jadi masa saya tengah dalam lebih kurang dalam nak menunggu result SPM, saya buat mati level. Start buat mati level sebab masa tu saya fikir walaupun belajar tinggi-tinggi, hujungnya nanti duduk di rumah. Jadi saya berfikir untuk nak buat bisnes. Okey, tapi nak buat bisnes tu saya memilih buat mati level. Jadi bermacam-macam mati level yang saya buat. Okey, macam mana saya boleh bertemu dengan Shuanghu? Bertemu dengan Shuanghu disebabkan saya ni ada masalah kesihatan. Saya adalah orang cakap gigi yang sangat-sangat teruk sangat bleeding dia. Kira kronik. Lepas tu dalam masa yang sama saya ada masalah psoriasis. Lepas tu dalam masa yang sama juga bapa saya ada masalah prostate. Jadi itulah saya bertemu dengan Shuanghu. Jadi bila saya bertemu dengan Shuanghu, saya belajar
mengapa saya boleh dapat bermacam-macam masalah. Jadi saya pun refer berbagai-bagai dalam orang kata mencari ilmu tu sendiri. Okey, mencari mentelaah macam mana saya boleh kena berbagai-bagai masalah. Jadi syukur alhamdulillah saya dipertemu dengan Chong Ho pada tahun 1995. Jadi lepas tu saya punya, kan saya kata 27 tahun, saya punya bisnes dalam Chong Ho ni up and down, macam-macam halangan. Tapi kenapa saya masih berada di Chong Ho? Disebabkan saya perlukan produk. Saya perlukan produk sampai sekarang. Okey, dalam masa saya 27 tahun di dalam Chong Ho, saya mengurus sendiri saya punya masalah. Orang kata pergi ke hospital tu bila kecemasan sahaja. Okey, 100% saya urus diri saya dengan produk-produk Chong Ho. Okey, so sekarang ni itu saya punya bagaimana saya uruskan. Jadi bila saya uruskan masalah-masalah kesihatan saya, bila saya belajar yang topik yang saya bagi yang diamanahkan pada saya hari ini adalah berkenaan dengan gastro usus. Memang fakta-fakta banyak yang berada di luar sana, memang inilah masalah je yang utama. Okey, mungkin saya dulu pun masalah ini tapi saya tak sedar juga. Masa tu saya pun masih muda lagi. Kan masih berumur 19 tahun, 20 tahun macam tu. Jadi mungkin kalau saya tak berjumpa dengan Chong Ho, mungkin sistem organ saya mungkin lebih teruk. Sebab saya mungkin akan dapat masalah psoriasis yang kronik. Yang kronik. Okey, untuk masalah psoriasis saya tak ada amalkan apa-apa ubat. Saya menguruskan sendiri dengan 100% dengan produk Chong Ho sampai sekarang. Okey, berbanding dengan orang yang tak ada, yang orang kata yang tak bertemu dengan Chong Ho, kebanyakannya takut nak cakap. Kebanyakannya lagi bertambah kronik. Setuju tak? Setuju. Okey, kenapa jadi macam tu? Ubat. Tak ada ilmu. Sebab tak diurus punca. Di sinilah punca segala-galanya, gastro usus. Okey, di sinilah. Inilah masalah utama kita sekarang kat sini. Jadi, okay, jom kita tengok apa dia gastro usus. Okey, ini adalah sistem gastro usus kita. Ni okey, sistem penghadaman kita terdiri daripada saluran gastrointestinal, saluran GI atau saluran penghadaman. Kat sini. Saluran ni. Okey. Okey, lepas tu hati, pankreas dan hempedu juga adalah organ utama dalam sistem penghadaman. Kalau kita tak ada ilmu, kita faham tak apa maksud hati ni, pankreas dan hempedu? Kita tak tahu kan? Tak tahu. Jadi bila kita tak tahu apa yang orang bagi keputusan pada kita, kita ikut sahaja 100%. Kita tak ada pembangkang. So sekarang ni kita ada pembangkang dan pencadang. Kita nak yang mana satu? Okey, pencadang dan pembangkang. Adakah kita nak bangkang saja ataupun kita nak cadang saja ataupun nak buat dua-dua sekali? Dua-dua kita nak kan? Okey, kita dah tahu apa benda hati dulu. Masa topik yang dulu dah dihuraikan. Saya tak payah hurailah semua ni. Pankreas, hempedu juga. Ini semua dah masa siri-siri yang lepas dah ceritakan. So saya cerita benda yang lain. Tak nak ulang lagi dah. Okey? Okey, kita tengok ni. Saluran gastrointestinal adalah sambungan organ yang menghubungkan mulut kepada lubang dubur. Maksudnya daripada sistem rongga mulut ni masuk ke saluran esophagus, sampai ke sini. Okey, saya nak tanya semua. Sebelum ni, apa yang kita faham tentang gastro usus? Jom kita buat perbincangan. Apa yang kita faham tentang gastro usus? Sebelum ni lah, kalau tak masuk Chong Ho lah. Faham tak? Ambil kisah Perut. pun. Perut. Kita fikir perut. Lagi? Hati. Tak kisah pun tak tahu. Usus. Dah ambil tahu. Bila makan kunyah telan masuk sini teruskan. Betul tak? Betul. Okay, so sekarang ni bila kita dah
Dah faham? Dah faham kita jadi takut kan? Ya, betul. So sekarang ni kita tak payahlah secara detail sangat. Jadi kita ambil ilmu sajalah maksud gastro usus ni. Okey, maksud gastro usus ni daripada rongga mulut ni. Nanti orang tanya tak tahu pula kan. Kita tahu tapi tak tahu secara detail. Tahu maksud dia. Okey, maksud dia gastro usus ni daripada sini rongga mulut sampai ke lubang dubur ni kita panggil semua ni gastro usus. Okey, menghubungkan mulut kepada lubang dubur. Okey, nanti kita tengok slide yang seterusnya. Okey, organ ni terdiri daripada mulut. Ni mulut, esophagus ni. Lepas tu perut, pergi kat perut, pergi dekat usus kecil dengan usus besar dan lubang dubur. Okey, ini dimaksudkan dengan gastro usus. Okey, kita sambung lagi. Okey, apa dia sistem penghadaman yang sihat? Okey, siapa nak share? Siapa? Sistem penghadaman yang sihat ni agak-agaknya apa benda lah ni? Makanan seimbang. Semua orang kata makan seimbang kan? Jadi kita tengok kan yang ni cantik betul kita punya sistem penghadaman ni kalau kita sihat. Kan? Cantik. Semua sihat-sihat, semua tegak-tegak semua ni. Semua bagus-bagus kan? Okey. Apa maksud sistem penghadaman yang sihat ni? Okey, maksud dia salur darah dari usus pergi ke hati. Okey, kalau kita sembelit, hati kita akan jadi tepu dan imuniti jadi rendah. Okey. So kita kena jaga sistem ni bagi sihat supaya apa yang kita makan pergi kat salur sekejap ya. Bila dah lama-lama kena speaker ni dia jadi macam flat sikit. Okey. Okey, sistem penghadaman ni. Okey, apa yang kita makan dia semua pergi kat salur darah, darah pergi dekat usus dan diserap oleh hati. So bila kita masalah sembelit ni, yang teruk, yang kronik, yang berak tak kisah berapa hari ke, 4 hari ke, okey, hati akan jadi tepu, immunity. Ini sahaja dia punya sifat. Ni, ini saja salur darah pergi dekat usus dan hati. Bila kita jadi sembelit, hati kita akan jadi tepu dan immunity kita jadi rendah. Ini sahaja sifat dia. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, tahukah anda? Okey, tahukah usus kita ni menyerap nutrien yang diperlukan dari makanan yang sihat? Agak-agak lah, kita makan sekarang sihat tak? Tak. Toksik. Toksik yang banyak kan? Okey, jujur, pernah pergi tu McD? Mary Brown? Hari-hari. Mary Brown pernah pergi? Tak pernah pergi? Menipu lah kalau kata tak pernah pergi. Sampai gagal pergi. Dah tahu syurga je, kurang-kurang sikit makan. Kalau tak, Hari-hari. anak mengajuk je, jom kita pergi Mary Brown, jom kita pergi McD kan, jom kita pergi tak suka makan sayur, sayur tak sedap kan. Kat sini pun kita rasa feel dah. Okey, usus menyerap nutrien bukan dari makanan yang kesihat. Agak-agak yang nombor 1 ni lulus ke? Tak kot. Okey. Yang kedua, menggalakkan sistem imun yang baik dengan vitamin. Makan vitamin, macam-macam vitamin. A, B, C, D semua telan. Tahu tak vitamin tu apa? Mineral tu apa? Telan je. Kan orang cakap bagus, makan je lah vitamin. Okey, makan ni untuk bagi vitamin, bagi badan kita sihat. Makanlah banyak-banyak vitamin. Okey, diperlukan serta tugas dia apa? Menggalakkan sisi imun yang baik dengan vitamin dan mineral yang diperlukan serta menyingkirkan toksin dan kimia. Makan vitamin banyak-banyak tapi agak-agak keluar ke ni? Agak-agak lah. 80% daripada sistem imunasi badan manusia terletak dalam gastro usus. Okey? Okey, lagi menghapuskan toksik. Ni, menghapuskan toksik dengan mempunyai serat dan air yang cukup untuk mengeluarkan bahan buangan keluar dari badan, keluar segera. Okey, yang pertama makan yang sihat. Yang kedua menggalakkan ni singkirkan, buang apa yang bahan kimia yang ada di dalam badan kita, buang dengan tepat dan prosesnya cepat. Okey, yang ni buang. Rasa-rasa buang ke simpan? Buang. Ya ke buang? Tak buang kot. Okey, kita tengok lagi. Ini sistem. Kita punya sistem
badan kita. Okey. Kita tengok. Usus kotor punca penyakit berbahaya. Setuju tak? Setuju. Mungkin yang masuk Johor juga setuju. Orang lain. Okey, ada yang pembangkang tak? Semua setuju ni, mana boleh, mesti ada bangkang. Okey, usus kotor punca penyakit berbahaya. Saya mula-mula sebelum buat secara serius saya dengan produk Johor, saya pun tak tahu pun saya ada masalah ni. Bila saya dapat artikel ni dalam artikel ni saya jumpa dalam majalah Ais Sihat. Dulu kan dekat masa zaman 90-an kan ada banyak buku-buku Ais Sihat keluar di pasaran. Kan saya suka baca, saya suka kumpul majalah-majalah tu. Lepas tu dan saya comparekan dengan Johor. Apa yang Johor cakap tu semua adalah fakta. Okay, ini saya simpan ni dah lama dah ni. Dia punya artikel ni. Usus kotor ni dah rasanya dah lebih pada 10 tahun dah. Kebanyakannya dulu memang dah bercakap tentang ni, tapi saya rasa tak ada orang yang beware. Maksudnya yang ambil tahu yang ni. Baru sekarang kot orang ambil tahu dalam masa selepas Covid ni kot. Sebelum-sebelum tu saya rasa tak ada lagi. Belum ada lagi fakta-fakta yang keluar bermasalah dengan ini. Rasanya belum ada. Dalam 2 tahun ke 3 tahun ke belakang ni barulah banyak cerita pasal usus kotor punca penyakit, usus kotor punca penyakit, detox. Kan? Okey, sekarang di slide yang lain pula. Okey, usus merupakan otak kedua manusia. Okey, kita tengok dia. Apa dia otak kedua manusia? Otak yang pertama adalah ni lah, kita punya otak, dengan yang kedua adalah kita punya sistem gastro-usus kita. Okey? Kita tengok. Otak pertama dekat kepala ni. Kat sini. Otak ni yang pertama. Okey, mental. Apa dia otak pertama kita? Mental, pemikiran logik, strategik dengan rasional. Okey, mental. Sekarang ni banyak masalah-masalah mental yang berlaku sekarang ni. Kan? Yang family, mak ayah, anak-anak, budak-budak sekarang banyak masalah mental ni. Sekarang ni saya rasa 100% kot masalah rakyat Malaysia sekarang ni masalah berkenaan dengan ni. Setuju ke? Setuju. Lepas tu pemikiran logik. Pemikiran logik ni dia kalau bercerita dia nak secara fakta. Apa yang dicerita tu kena buktikan. Betul ke tak betul? Okey, pemikiran strategik. Okey, pemikiran strategik, pemikiran rasional. So sekarang ni rasanya ramai dah tak ada ni kot, semua dah tak ada dah. Dah tak boleh nak berfikir secara waras. Kan? Dah tak boleh dah nak fikir secara waras. Sebabnya, kita tengok yang dekat sini. Sebab apa jadi macam tu? Ni otak kedua. Sebab dia berkait. Antara otak pertama dengan perut ni berkait antara satu sama lain. Okey? Otak kedua kita tengok. Otak kedua kita dipanggil golden gut. Ni golden gut. Dekat sini dia jaga apa? Dekat golden gut kita ni, dekat perut otak dekat kedua ni dia jaga apa? Emosi, naluri, perasaan, amaran. So sekarang ni banyak orang yang tak boleh sabar. Kan? Termasuk saya juga kot. Tak boleh sabar. Kan? Rasa macam stres sangat-sangat. Sebab dengan keadaan kehidupan kita sekarang ni, dengan cara pemakanan kita, cara dengan senaman ke, rasanya kita tak pernah buat kot. Senaman ke tak pernah, rasanya tak pernah buat. Dalam ni ada ke? Yang pergi senaman, pergi buat yoga, pergi hiking ke? Seminggu 2 kali. Buat. Betul ke buat? Betul. Sebahagian je kot yang ada. Okey. Tengok ni. Okey, ini dia. Sistem pengadaman yang tidak sihat. Okey? Orang ni. Anak siapa tu? Anaklah dia. Okey, sistem pengadaman yang tidak sihat. Bayangkan dalam kita punya minda sekarang ni, bagaimana kita punya keadaan dekat dalam ni. Dalam keadaan gastro-usus kita ni, rasa-rasa macam mana kot? Dengan umur yang kita ada sekarang. Kalau macam saya, umur dah 40-an, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya kerosakan dia tu tak boleh nak dibayangkan macam mana.
Rasa-rasa lah yang you all ada yang 30-an, 20-an. Ya, betul. Budak-budak sekarang pun ramai tau yang seni dah bermasalah. Okey, ini saya ambil daripada slide yang dulu. Okey, orang ini boleh tunjuk tapi saya tak tunjuklah kat sini. Saya nak cerita je. Okey, ini yang kolon yang tak sihat. Ini yang normal kolon. Sepatutnya kita kena macam ni. Dia macam tu dia tahu. Rasa-rasa kan dalam usus kita macam mana agak-agak lah dalam perut kita sekarang ni macam mana? Tu bayangkan. Harap-harap tak macam tu. Dah kena sama tu. Rasa dah. Aduh, saya tak boleh. menuju ke belah kanan lah sekarang ni. Oh, Betul tak? maksudnya sekarang nak menuju ke sini. Yes. Dulu rasa-rasa kat sini. Dulu tak tahu lah Oi, rumah masya-Allah. Okey, kita ada pesakit yang dulu adalah pesakit leukemia, kan Puan Yuliani kan. Pernah tak ambil gambar untuk Tak scanning? pernah, tak pernah. Tapi ada cerita yang boleh diceritakan tentang macam mana bila kena kanser najis tu dah jadi apa. Boleh dikongsikan kalau nak cerita kat sini. Boleh dikongsikan. Boleh. Okey, cuba cerita sekarang. Cerita sekarang. Cuba cerita. Habis nak kena naik ke kat bawah? Naiklah. Okey, cerita. Kita just dekat sini kita belajar kan. Kita share. Mana ilmu yang kita boleh pakai, kita pakai. 2 minit. 2 minit. Okey. Cukup. Okay, terima kasih Kak Long sebab bagi peluang untuk share sebab memang betul pun sebenarnya kanser itu sangat-sangat relate dengan masalah sembelit. So apa yang saya nak sharekan ialah masa saya doktor diagnose saya sebagai kanser tu kan, problem kanser tu, doktor nak tengok najis. You bayangkan tak, dia tak sanggup nak tunggu, maksudnya dia tak nak tunggu kita pergi toilet, pergi buang. Tapi doktor suruh saya masuk dekat dalam bilik, satu bilik tu, doktor suruh saya baring. Saya anak dara masa tu umur 23 tahun. Doktor kata dia nak check saya punya najis. Rasa-rasa ni malu tak agaknya nak naik kat atas? Malu kan? Malu gila lah sebenarnya. Saya sangat malu lah. Macam saya tak tahu rupanya Yuliani sila baring kat situ, saya nak check najis. Saya dah terperangkap tau sebenarnya masa tu. Macam okey, tak apalah, saya baring. Doktor korek. Malu gila. Doktor korek dan doktor cakap warnanya seperti warna baju Kak Long. Hitam gila. Memang tak ada warna, tak ada campur-campur pun. And then lepas tu bila dah korek, kita pergi toilet, kita rasa nak berak tau. Sebab dia dah korek kan, kita rasa berak. Tak sangka rupa-rupanya najis tu dah jadi macam debu. Okey, terima kasih Kak Long. Kan? Ini okey, terima kasih Puan Yuliani. Ini adalah kisah benar. Kan? Saya belum jumpa lagi di dalam Syonghor ni, dalam masa saya dah 27 tahun di dalam Syonghor. Saya tak pernah dengar lagi orang yang ada kanser dia kata dia tak sembelit. Belum pernah dengar lagi. Bukannya kata kanser, orang yang ada kencing manis, darah tinggi, tak kira lah apa jenis penyakit, tak pernah lagi dengar yang kata tak ada yang sembelit. Okey? Tak pernah dengar lagi. Okey, dekat sini. Kan, cuba kita muhasabah masa kita kecil dulu. Mungkin dekat sini lah kot. Kan, kita muhasabah diri kita macam mana. Ya Allah, bila umur dah meningkat, daripada kecil ke besar, dah sekolah menengah, sekolah menengah, pergi belajar, lepas tu berkahwin, umur pun mencecah sampai puluhan tahun. Ya Allah, tak boleh bayangkan macam mana keadaan ni. Kalau saya lah tak berjumpa dengan Syonghor, rasanya tak tahulah. Calon kat sini. Tapi berbandingnya saya ni berjumpa Syonghor tu awal. Jadi mungkin dekat sini lah kot. Tapi adalah juga yang tak, yang orang kata apa, yang bukan normal sangat. Kan, sebab saya psoriasis masalah saya kan. Terus bila saya dengar orang yang masalah psoriasis, kebanyakannya semua sembelit. Semua sembelit, tak ada yang tak sembelit. Okey. Ini radang. Dulu saya tak faham perkataan radang. Radang tu apa? Dekat Syonghor lah saya belajar. Radang tu apa? Bengkak tu apa? Sakit tu apa? Pedih tu apa? Dulu tak faham. Okey?
Bila lama-lama, oh macam ni lah kot, radang, bermaksud radang, maksudnya terbakar ni, merah. Okey, merah yang tak tahu nak cakap lah, buat sendirilah. Pergi cek sendirilah, malas nak cakap. Okey, so bila kita, badan kita dah radang macam ni, inilah dia yang kita akan dapat. Okey, 6 sistem ni akan terganggu sebab berpunca daripada usus yang tak sihat diserap oleh hati dan keseluruhannya akan jadi satu tubuh badan kita tak sihat. So sekarang ni kita nak buat apa? Ada tak kat sini ada masalah? Jujur cakap, ada masalah tak kat sini? Dulu ada. Ada. Dulu ada. Dulu ada. Sekarang berkurang. Yuli kat sini lah kot, sistem pertahanan kan? Ada yang sini, sistem saraf yang gegar-gegar tu. Ada kan, semua ada. Semua ada ni, kita semua ada masalah ni. Cuma masalah dia antara mudarat dengan tak mudarat sahaja. Tak mengaku. Tak mengaku kan. Sabar je lah tak mengaku. Okey. Ini masa saya mula-mula bertemu dengan Chong Ho, inilah yang membuatkan saya celik hati untuk menerima Chong Ho ni dengan hati yang terbuka. Bila saya tengok ni, ya Allah, beruntungnya aku berjumpa dengan Chong Ho di dalam umur yang muda masa tu kan, umur yang muda. Okey, agak-agak lah. Dekat mana? Ni sepatutnya ada lagi ni, tapi tak cukup dia kat sini. Okey, kat sini. Ini normal, usus kita yang normal yang ni, masih tegak, cantik. Okey, ini orang yang ada masalah prolapse. Prolapse ni selalunya orang tua-tua lah, umur 60-70, orang yang ada masalah yang berkaitan dengan wanita, kebanyakannya akan dapat masalah ni, prolapse. Usus kita jadi lendur. Okey, ni diverticular ni, ini kejadian masa kecil. Okey, kejadian di masa kecil, genetik lah. Okey, yang ni spasma. Okey, spasma ni, apa maksud spasma ni? Ini maksud dia orang yang selalu bubur julak. Makan apa tu? Panggil apa? Pil Citikion. Okey, dia punya ni sepatutnya kita punya usus ni dia mesti kena geliang-geliut ni daripada sini mesti kena serentak dan keluarkan najis kat sini. Tapi bila kita makan julap, kita makan pil Citikion, bila cirit-berit je makan pil Citikion. Okey? Dia cuma rangsangkan separuh saja. Jadi yang kat sini semua jadi keras. Kering dan keras. Okey? Saya nak cerita arwah mak mentua saya. Dulu arwah mak mentua saya, kalau anak-anak cucu dia ada masalah macam perut yang tak selesa ke, macam kembung perut ke, lepas tu cirit-berit ke, dia mesti akan cakap, makanlah pil Citikion tu. Tapi saya masa tu, masa berkahwin tu saya memang dah ada Chong Ho. Saya akan cakap dekat mak saya macam ni, mak tak apalah mak, apa ni kejap lagi makan. Kan? Okey, endingnya masa arwah mak saya nak meninggal, ending dia adalah apa? Ketinggal. Kanser usus tahap 4. Kanser usus tahap 4. Dia memang ada kencing manis, darah tinggi, tapi dia meninggal bukannya disebabkan kencing manis dan darah tinggi. Dia meninggal disebabkan masalah usus yang dah kronik. Masa dia nak operation, tak payahlah cerita yang ni, secara general je lah saya cerita. Okey, masalah mak saya masa dia yang jadi kronik disebabkan masa tu suami dia lah, maksud bapa mentua saya meninggal. Jadi selepas tu dia jadi murung, dia jadi macam tak sihat kan. Okey, bila jadi murung tak sihat tu, dia akan selalu dia akan cakap sakit perut, tak selesa. Sakit perut. Jadi saya akan cakap dengan dia, oh sebab mak makan banyak ubat kot, sebab tu jadi perut tu tak selesa. Kan? Dia kata dah lama dah ni. Kalau tak silap saya, dia cakap perut yang tak selesa tu lebih kurang setahun sebelum tu. Sebelum tu, setahun maksudnya sebelum arwah ayah tak ada.
sebelum tu lagi memang dia dah pernah cakap perut mak ni tak selesa. Bila tak selesa dia, anak-anak yang lain akan cakap apa? Pergilah ambil ubat gastrik. Doktor akan cakap mula-mula gastrik. Saya dah cakap benda lain, tapi masa tu tak nak terima. Okey, tak apalah kan. Ini dijadikan bukan nak mengaibkan, ini adalah dijadikan supaya tak jadi ni berlaku pada semua orang yang ada di sini. Ini supaya tak nak ni berlaku. Sebab ini kejadian benar, bukannya dicerita-cerita. Okey, selepas arwah bapa meninggal, okey, mak mentua saya, kita orang hantar dia tak sihat, pergi klinik. So pergi klinik, doktor cakap apa? Doktor cakap ada macam keras dekat dia punya usus ni. Tak tahu sama ada yang usus yang sebelah sini ataupun yang menegak ni ataupun yang melintang ni. Tapi doktor cakap ada yang keras. Ada yang keras. Okey, tak apa. So bila yang ada yang keras ni, doktor kata lebih baik pergi check up dekat hospital lah, lebih better supaya kita boleh dapat tahu result yang bagus. So pergilah bawa pergi PPUM. So pergi PPUM, masa dah pergi PPUM tu saya dah agak dah, ini mesti benda yang tak akan, orang kata apa, benda yang tak disangka tu akan berlaku. Saya dah agak dah. Okay, buat buat MRI apa semua. So masa tu bila buat MRI, doktor cakap dekat usus yang ni lah, usus melentang ni, usus besar kita tu, dia cakap kat situ ada kemungkinan besar ada ketumbuhan. Ada ketumbuhan, tak boleh tunggu lama, kena operation cepat. Emergency. So emergency buat. Okay, bila dah buat emergency tu, doktor cakap, doktor kata waris-waris semua, mak ni ada masalah darah tinggi, ada kencing manis, ada faktor umur. Dengan umur yang dah lanjut, dia kata kena redha lah kalau apa-apa berlaku. Okay, kita orang pun sign. Tapi masa tu mak ni waris, maksudnya mak ni kat hospital, kalau patient tu masih okey lagi, dia tak akan minta waris punya sign, dia akan minta pesakit tu sendiri. So mak ni nak tak nak, dia kata tak apalah mak buat je. Okay, operation. So bila operation, buat operation tu 8 jam. Okey, sambungkan pula bila dah operation tu kat sini. Ni bila dah buang ni, kat tengah-tengah ni, ambil yang ni, sambung. Okey, sambung. Pendekkan cerita, bila lepas sambung tu, dah masuk ward apa semua dah okey, balik rumah dah okey dalam masa 2 hari, pergi balik hospital. So pergi balik, check balik dekat sini ada apa? Ada pulat, ada nanah. So doktor cakap immune system, disebabkan immune system dia dah low. Dia punya dekat sini semuanya, saraf-saraf ni semua dah reput. Dah reput. Jadi kita sebagai anak, apa yang kita nak buat? Berdoa. Doktor akan cakap lah, terima hakikat, berdoa kan. Tapi disebabkan benda dah berlaku, kita tak boleh nak buat apa, ikut sajalah. Okey, dipendekkan cerita, mak mentua saya ni duduk di hospital selama 3 bulan. Hilang alik anak-anak ni semua selama 3 bulan ke hospital. So bila masuk ICU lah. Masuk ICU pun doktor cakap 2 minggu je boleh. Lepas tu duduk balik hospital, duduk ward biasa. So bila duduk ward biasa, last-lastnya akhir sekali apa? Paliatif. So meninggalnya dekat paliatif lah. Disebabkan pil Citikon tu kan berpuluh-puluh tahun makan. Berpuluh-puluh tahun. Doktor pun cakap kenapa dia boleh jadi, dia punya ni terlampau rapuh. Sebab dia dah makan ubat dah berpuluh-puluh tahun. Pil Citikon tu memang tak tinggal. So sekarang ni kita jadikan sebagai iktibar lah, supaya benda ni tak akan berlaku pada anda dan keluarga-keluarga anda. Okey, ini masalah apa yang mengembung ni? Ini yang selalu makan teh herba tu. Teh kurus. Teh kurus-kurus tu. Ini menggalakkan angin. Teh gemuk-gemuk dia. Okey. Yang ni
Yang ni apa? Ini saya pun dah lupa ni. Ini Kecacatan kecil. bukan kecacatan kecil. Ni apa Nanti saya refer balik, saya pun dah lupa dah. Tak ingat lah apa benda ni. Penyempitan. Lepas tu, Ada ke? okey, agak-agak lah kan? No, agaknya yang tu ke yang selalu guna bila demam tu masukkan benda tu. Berotot. Ha. Ubat bontot yang ni. Julap, julap. Ini yang julap. Okey, nanti Kak Nur refer balik. Kalau pun dah lupa dah. Okey. Okey, tak apalah. Okey. Okey, ini so sekarang ni kita nak rawat diri kita kan. So kita nak rawat, kita kena bagi tegang macam ni. Ni yang ni sepatutnya tugas kita sekarang. Okey? Siapa yang dah makan ubat, siapa yang dah operation, siapa yang dah tu kadar-kadar lah. Sedar-sedarlah diri anda. Okey, sedar-sedarlah. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang ni pula. Saya punya masa tak pukul apa? Apa tu? Boleh terus. Boleh pergi. Boleh balik pukul 3. Balik tiga. Berpeluh dah ni duduk atas ni. Okey, tanda-tanda usus kita. Usus kotor. Okey, tengok ni. Nombor 1. Okey, senang naik berat badan. Siapa yang buat fasting, puasa. Tak kisahlah apa benda ni. Tengok ni dulu. Senang naik berat badan. Okey, susah turun berat badan. Kulit kusam dan berjerawat. Okey, cepat letih dan lesu. Okey, nombor 6 ni, senang hilang fokus. Saya suka cakap pasal hilang fokus ni untuk budak-budak. Mak-mak sekarang kan sibuk kan. Busy body betul. Bagi macam-macam vitamin supaya anak tu fokus, supaya belajar tu pandai. Ya Allah, hai. Ini je masalah dia. Ini je masalah dia. Usus kotor dia ni, kenapa budak-budak ni tak fokus. Hai, ya Allah. Alhamdulillah saya bertemu dengan Syamul awal. Okey, mulut dan badan berbau. Ada ke kawan-kawan yang macam ni? Anak-anak ke? Biasa, anggap biasa, tak ada apa-apa. Okey, ini saja. Itu je masalah dia. Masya Allah. Beria-ria jaga kan lah. Okey. Tengok. Okey. Kebanyakan penyakit bermula dengan masalah apa? Belit. Ada yang suka duduk tandas yang ni tak? Tak suka. Hati-hati tau dia duduk tandas yang macam ni. Najis dah habis keluar. Kena duduk yang tu, yang duduk tu, yang cangkung tu, supaya pergerakan kita yang ni gelang-geliuk tu cepat buat otot-otot. Saya rasa dalam ni rasanya 100% kot suka duduk yang ni. Saya kalau pergi toilet, saya tak suka pergi toilet yang macam ni. Betul tak memang sakit. Kan? Ya, Sekarang duduk ni macam tu semua sakit. kebanyakan saya pergi mana-mana dekat luar. Toilet, Kan, kalau dekat luar, kebanyakannya kan yang muda-muda kan berebut nak duduk tandas yang macam ni. Kenapa Boleh berangan? Tak Sikit betul. faham. Sebab bila duduk kat sini kan, Dia malas. dia jadi boleh tengok handphone, boleh Berangan. baca buku. Ada tau orang masuk toilet dia bawa buku duduk kat sini. Seronok baca komik. Saya ada kawan, kalau dia pergi toilet, dia mesti bawa komik masuk toilet dia. Subhanallah. Tapi dia memang sembelit gila. Memang dia sembelit gila. Tu Sangat tengok. penting. Sangat. Saya tak suka tandas ni. Tandas ni tak sihat. Tu. Aduh kan. Betul. Tanda-tanda. Okey, ada tak tanda-tanda ni? Najis keras. Buang air besar kurang 3 kali seminggu. Normal 2 kali sehari. Ada? Najis keras. Okey kot, dalam ni semua najis okey je kot. Tak ada apa-apa. Okey, meneran ketika membuang air besar. Perut kembung, rasa tidak puas selepas membuang air besar. Lepas nak buang lagi. Rasa nak buang lagi. Okey, ini tanda mengalami sembelit. Okey. Okey, punca. Okey, kenapa jadi macam ni? Kita tengok punca dia. Yang pertama ni, diet tidak seimbang. Apa maksud diet tu? Makan yang tak Okey, siapa nak share? Diet yang tidak seimbang. Apa maksud diet tidak seimbang? Nutrisi. Nutrisi tak cukup. Kurang bersenam.
gaya hidup yang terlampau sibuk, tekanan stres, kehamilan genetik, tabiat merokok. Ini yang saya marah ni, yang ni. Dah lah duduk tempat yang malas ni, merokok pula tu. Allahu Akbar. Usia lanjut, kurang tidur, gangguan hormon, kesan sampingan ubat-ubatan. Okey? Bila kita ada masalah ni semua, 100% kita memang ada masalah ni semua. Okey? Bila kita dapat tu, kita akan dapat masalah sebelit. Okey, kita tengok ni keratan akhbar. Tak nak ambil gambar. Ha? Nanti kat long share slide. Okey. Undur balik. Amat lah pemberita ni. Alah, alah. Okey, dah. Okey, tengok ni. Sekarang ni kan keratan akhbar kan berlambak-lambak. Rasa-rasa baca tak? Kurang ke? Ya Allah, korang nak tak baca ke? Dah tak ada online. Cosmo Ya Allah, hai. Online je. Ini masalah dia. Bisa buasir, kanser usus, punca sembelit kronik. Ini memang ending lah. Okey, orang yang sembelit teruk memang ending dia ni. Kanser usus. Lepas tu pesakit kanser usus meninggal. Ni biasa je kan. Ini kita punya apa tu? Pelakon Penyanyi. penyanyi. Nah, saya pun tak berapa tahu sangat dia ni, tak kenal sangat. Ni apa penyanyi? Penyanyi. Profesional lah Penyanyi okey. lagu Winter Sonata. Ada lagi ke dia? Ada. Hidup lagi ke dia? Hidup tapi tak pernah tahu pun dia dapat kanser usus. Tak terbaca berita ni. Ni berita dia. Begini ke? Yang ini. Okey. Rawat kos banyak kan sekarang ni. Okey, saya nak share kan masa mak mentua saya dekat ward, satu nurse ni cakap masa dia kerja masa dia baru masuk kerja dalam tahun 90-an, dia cakap nak orang nak ada masalah usus ni, dia kata boleh kira orang yang ada masalah usus. Bila dia dah bekerja dalam 10 tahun, 11 tahun, boleh dikatakan tiap-tiap hari ada masalah ni. Semua ni. Sekarang ni dah common dah tak biasa dah. Dah jadi biasa. dah jadi apa? Biasa-biasa. Dah jadi biasa-biasa. Dia bukannya luar biasa. Dulu dia kata masa sebelum dia masuk kerja, dia kata kalau nurse ni dia buat yang apa tu, kalau orang yang ada masalah usus ni dia buat yang apa tu, pocket tu kan. Apa? Pocket apa? Bag untuk apa? Yang dekat usus tu, yang keluar daripada usus pakai bag tu. Dia kata masa dulu dia kata kalau kita nak buat yang bag tu, boleh dikatakan dalam seminggu dia dapat satu kes. Sekarang ni dia kata hari-hari. Daripada tingkat 1 sampai dekat PPM tu, dia sekarang ni banyak sangat dah macam-macam buat kan. Dia kata tak menang tangan dah, dia kata. Nurse pun tak menang tangan nak buat. Budak sekolah pun tak apa. Ya. Ini bukannya masalah biasa-biasa. Hospital pun dah tak larat dah nak buat. Nurse pun dah letih. Doktor pun dah penat. Masalah dia tak berak je. Masalah ni je. Tak buang air besar ni. Ni je masalah dia. Tak buang air besar. Boleh bawa maut ni. Ya Allah. Kotak besar ni. Kotak merah ni saya bagi. Ni je punca dia. Tapi kita anggap biasa. Tak ada apa-apa. Okey je. Tak berak. Okey, makan. Makan satu hari berapa kali? Berkali-kali. Makan kejap-kejap makan, kejap-kejap makan. Tapi berbuang ni tak ada. Lepas tu biasa. Kan tak ada apa-apa. Okey je. Sekarang tak ada dah. Dah keluar kat paper pun. Berlambak dah keluar kat paper. Bak ni. Ini bukannya perkara luar biasa dah sekarang ni. Okey. Okey, cara nak mengatasi dia macam mana pula? Tu. Untuk orang dewasa 25 hingga 35 gram sehari. Apa yang kena makan? Sayur hijau. Cukup ke? Tak 1 hingga 2 kilo sayur ni nak makan? Tak cukup. Sayur pilih-pilih nak makan. Tak boleh makan sayur ke angin lah, apalah. Ni tengok. Banyak songil. Banyak songil nama dia tu. Ni 1 hingga 2 kilo. Saya diet makan sayur, salad hari-hari. Kan? Ini ingat ni 1 hingga 2 kilo ni. Bukannya sikit tau nak makan. Tu. Tengok tu. Ini makan sebiji, separuh pula tu. Kongsi. Ni 20 hingga 30 biji apple satu hari.
Bukannya sebulan, bukannya setahun. Hari-hari. Okey Kak. Okey, ni tengok. Rasa-rasa. Cukup tak probiotik kita ni? Okey, dalam usus kita ni mesti ada probiotik ni daripada mulut sampai ke rongga ni semua ni, esophagus ni sampai ke usus kecil dengan usus besar mesti kena ada 100 hingga 300 trilion. Okey? Kita bersyukur kerana kita ada fiber. Tak payah nak telan makan banyak-banyak sayur. Makan je fiber ni. Okey, saya tak cerita secara detail lah. Nanti next speaker akan cerita. Okey? Kita kena makan ni. Granula ni, vitamin. Okey? Pun saya tak nak cerita. Nanti speaker lain cerita. Okey, ni 100 hingga 300 trilion. Kita dah ada dah. Dah cukup dah sebenarnya. Kita tak perlu lagi nak makan satu. Kena makan, kena ambil juga, kan? Cuma kena ingat-ingatlah juga. Takut nanti Karang makan-makan banyak, Karang jadi kimia pula, dah jadi lain. So yang the best thing, tanam je lah kat rumah supaya selamat. Okey, ingat nak makan kena banyak ni. Jangan banyak cerita, makan banyak ni. 1 hingga 2 kilo sayur, 20 hingga 30 apple. Nak telan ni. Bukan separuh Bukan separuh. Ini 100 hingga 300 trilion. Okey, insya-Allah dengan amalan ni insya-Allah hidup kita akan sihat. Insya-Allah. Okey. Tengok ni. Okey, ini dia carta pemakanan kita sekarang. Yang sepatutnya kita kena amalkan hari-hari. Okey. Buah-buahan kita makan ni sekarang ni kot. Ni banyak yang ni je. Yang ni kurang. Yang ni tak ada, tak sedap. Yang ni ni ayam. Kenapa makan itik? Angkat tangan. Ada Ya Allah. Semua ayam je ke? Ayam je jual. Itik jarang mana ada jual. Pergi kat Melaka. Kalau suami saya dia sebut itik geleman dia cakap. Dia tak nak makan. Menyodok lebih. Menyodok lebih. Ya Allah. Oh, ikan panggang sedap. Ayam. Salah. Anak saya tak nak makan ayam. Bagusnya. Kan? Sebab mak dia syurung, sebab tu dia tak nak makan ayam. Kalau bagi ayam, tak nak ayam, tak sedap dia cakap. Mungkin dia sebab dia dah jemu kot. Itulah anak saya dia tak nak. Bagus anak saya ni. Tapi ganti apa tak makan ayam? Ha? Ganti apa tak makan ayam? Dia makan, ni ikan banyak. Bukan makan kokokan je. Tak. Okey, ini. Rasa-rasa ni kot, ini paling banyak kot ni. Lemak, minyak, gula dan garam. Masuk Syonghor dah berubah dah kot kan. So, fikir-fikirkan lah pemakanan kita sekarang ni macam ni. Okey, nak kena macam ni, piramid ni. Okey, tak payah detail lah, nanti Lin akan cerita. Okey, don't focus on how much you eat. Focus on what you eat. Okey, yang kita tu. Okey, keperluan asas sistem gastro-usus kita. Apa dia keperluan gastro-usus kita? Okey, daripada ni rongga mulut ni, apa keperluan yang kita kena ada untuk sistem gastro-usus kita? Kita tengok ni. Okey, enzim mesti cukup, probiotik baik mesti cukup, serat prebiotik ni, protein mesti cukup, air yang cukup, kena minum teh. Ni Lin akan ceritalah slide yang seterusnya. Okey, ini yang sepatutnya gastro-usus kita kena ada. Keperluan asas yang perlu ada, yang perlu tip top, yang perlu sehat. Ini enzim-enzim yang kena ada dalam kita punya badan. Okey. Itu Lin akan cerita pasal ni, saya cerita secara general saja. Okey, apa dia set perut? Set perut kita adalah fiber, jahu, instant soya protein powder, lactoberry dan granula. Okey, nak dapatkan sistem yang bagus, shake ni semua dengan air teh lucun. Okey, saya tak nak cerita lah sebab masa pun dah tak cukup dah ni. Saya cerita cepat-cepat sikit. Okey, najis yang sihat macam mana? Okey, kita tengok najis yang sihat. Okey, najis yang sihat mesti kena ada ni, warna dan bau, perang kekuningan dan tidak berbau. Janganlah masuk bilik air berbau pula. Sepatutnya tak berbau. Ini keluar je, ya Allah. Kan? Masya Allah. Bentuk, janganlah lepeh pisang. Kena bentuk pisang berdiameter 3 cm panjang. Ceklah najis masing-masing. Keras ni, biasanya mengandung ni 75% hingga 80% ialah lembab. Kebanyakan ni semua kering, pap-pap jatuh je semua kan. Masuk dalam toilet, dalam
tulbos tu semua dia tenggelam, tak ada pun yang timbul. Okey. Masa 2 hingga 3 minit, bukannya duduk 2-3 jam kat dalam toilet ni, di tempat yang malas ni. Duduk sekejap je. 2 hingga 3 minit, flush out semua keluar. Kuantiti lebih kurang 1 kilo. Cukup ke 1 kilo masing-masing ni? Ini ada timbang. Boleh potong tangan, jari lah. Okey, yang mana satu anda punya? Pilih. Selit. Pilih mana? Dia kena macam ni. Ni seperti sausage lembut tak keras. Lepas ni tak lalu pula pakai sausage. Kena ingat ni kan. Kebanyakannya semua yang macam ni. Ini semua masuk dalam lubang ni, semua terus tenggelam terus, tak timbul-timbul dah. Kalau yang macam ni, mesti kena bila dia jatuh dia akan timbul. Okey, dia akan timbul, dia tak berbau. Dia akan bila yang macam ni ingat bila dapat yang macam ni, dia tenggelam, lepas tu dia akan naik balik. Maksudnya fiber cukup, nutrien semua cukup, dia akan naik ke atas, dia tak berbau. Dan warna dia kuning, macam pisang montel. Okey. Macam tu. Okey, untuk nak apa? Nak kekal sihat, kena buang air besar hari-hari. Okey, buang air besar hari-hari. Buang air kecil 5 ke 6 kali sehari. Kentut. Kentut ni berapa kali? Tak ada kentut kot. Kentut mesti 14 kali sehari. Okey. Okey, okey, ini saya nak cerita testimoni saya. Dia ni masalah dia adalah masalah apa dia bukannya eczema, dia bukannya psoriasis, dia bukannya masalah, tak tahulah sebab tak pergi check kat klinik, tak tahu apa masalah dia. Punca dia masa dia baby, masa baru dalam 2 hari ke macam tu, ada tumbuh dekat sini, dekat leher ni kan biasa baby ada keluar rashes dekat sini. So bila ada rashes tu, saya kata dekat mak dia bubur lah green zea. So bila bubur green zea, jadi bengkak macam ni. Dia berkeping-keping, berair-air. Tapi masalahnya, anak ni, dia tak ada vaksin. Dia tak cucuk sampai sekarang. Sekarang umur dia dah 6 tahun. Dia tak ada vaksin, dia tak ada cucuk apa-apa, tak ada pergi hospital. Pergi hospital tu masa lahir tu je lah. Dia memang tak ada apa-apa. Yang ni. Okey, ini kulit organ terbesar. Ni, jerit macam ni. Ini lepas dia bagi produk, bagi fiber, bagi apa semua, dia jadi macam ni. Jadi bengkak, radang. Tapi masalah bila macam ni, masa keadaan yang macam ni, dia tak menangis pun, dia tidur je. Cuma kalau dia bangun, dia akan muntah. Dia berak banyak. Dia berak banyak, kencing banyak. Lepas tu dia kentut. Kembung tak ada. Kembung sebab dia bila dia dah banyak kentut, dia tak jadi kembung dah perut dia. Okey, lepas tu dia lena tidur. Jadi saya cakap dengan mak dia masa ni, nak bawa pergi hospital ke kak? Mak dia kata tak payahlah, sebab dia tidur lena je, dia kata tak ada pun, dia tak melalak-lalak pun. Cuma masa nak mandi tu mungkin ada pedih-pedih sikit kan, ada melalak sikit lah. So rawatan dia adalah 100% production home. Tak pergi hospital tau ni. Saya rawat dia dalam masa lebih kurang 6 bulan macam tu lah. 6 bulan lebih kurang lah, 6 bulan dia punya rawatan dia. So sekarang ni umur dia dah 6 tahun. Tak ada apa-apa vaksin. So saya nak cerita kat sini, masa family dia orang ni kena COVID, dia orang ni dia kena COVID, mak dia kena COVID, bapak dia kena COVID, adik-beradik dia semua kena COVID. Dia seorang dia tak kena COVID. Itu menunjukkan apa? Immune system dia bagus, sistem penghadaman dia bagus, sebab tu dia tak jadi. Dia punya family dia semua yang masuk hospital, keluar hospital, kan, macam-macam lah. Tapi dia tak ada. Dia so far alhamdulillah. Dia seorang anak yang cerdik, fokus. Ni, tak ada bagi vitamin pun. Vitamin dia syongho je. Lagipun masa dia jadi macam ni pun, saya nak masa ni saya bagi dia kopi juga tau. Saya sudukan dekat mulut dia. Sebab mak dia ni tak berkemampuan, jadi bagilah kopi dulu. So bila dah bagi kopi, keluarlah macam ni, semua ni. Lepas tu barulah start makan protein,
barulah start makan linzi, 100% Aquasense, V-Care, buat collection lah sebab mak dia tak berkemampuan sangat kan. So sekarang ni masih ada lagi, wujud lagi budak ni. Alhamdulillah sihat walafiat. Okey, tak ada masalah ni balik semula. Maksudnya dia tak ada ulang balik. Tak ada ulang masalah yang kepala berkuping-kuping ni, tak ada sampai sekarang. Okey, sekarang ni peranan kita apa? Kita nak tutup ke kita nak baik pulih kita punya masalah? Masing-masing buat pilihan. Okey, masing-masing buat pilihan. Pilihan di tangan anda. Saya cuma bagi info sahaja. Okey, kalau kita tutup kita punya simptom, inilah masalah yang kita akan dapat. So sekarang ni yang dapat healing crisis tu, alhamdulillah, syukur dapat healing crisis, dapat dibaik pulih. So carilah duit nak makan. Okey, tengok ni, perlu atau tidak produk Syongho? Rasa perlu tak? Sangat perlu. Okey, Syongho dah complete nak bersihkan mulut, oral. Saya bermula di sinilah. Masalah gigi yang kronik. Lepas tu saya ada masalah psoriasis. Sebab apa? Liver pun masalah. Jadi saya alhamdulillah cepat-cepat rawat, masalah pun tak ada. Jadi inilah yang kita perlu ada di rumah dan lengkap. Ini saja yang ada. Apa guna dia? Okey, untuk oral apa? Kita perlu apa? Kita perlu ubat gigi. Untuk saraf, ni semua dekat badan kita ni semua ada saraf kecil, saraf besar. Kita perlukan kafein. Hati, kita nak rawat hati, kita kena liver, kita kena protect dulu. Maksudnya kita kena ada linzi kat rumah. Untuk perut, usus kecil, usus besar ni semua, kita dah ada complete set. Fiber, jahu protein, lactoberry, granula. Dah cukup. Daripada mulut ke sini semua dah lengkap. Kulit, kita ada Aquasense, Aquasense pula. V-Care. Okey, Aquasense untuk orang dewasa, V-Care untuk keseluruhan keluarga. Okey, semua ni dah lengkap. Aquasense pun boleh untuk budak. Okey, masa saya rawat yang budak yang tu di Sinafal tu, saya guna Aquasense. Saya guna serum. Serum saya gunakan untuk kulit, masalah kulit dia. Okey. So sekarang ni kita tengok kita perlu ke tak, masing-masing jawablah. Okey, sekarang ni kita tengok ni. Kita kenal dulu. Kenal hati kita dulu macam mana. Okey, kenali hati kita ni dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrahnya. Masing-masing kenallah diri sendiri Okey, nak rawat macam mana, nak buat apa. Okey, pertama ni, gastro usus ni problem. Sebab apa? Kalau gastro usus problem, hati tepu dapat penyakit-penyakit yang lebih kronik. Okey, ini bukannya cakap kosong-kosong, ini adalah fakta. Okey, kenapa? Sebab kita sakit, ini yang kurang, ini yang banyak. So sekarang ni nak buat apa? Ni bermula dengan cukupkan keperluan untuk diri sendiri dan keluarga. Okay, saya tak cerita detail secara media sebab akan ada speaker lain yang akan cerita yang ni lebih detail. Okay, paling minimal kita minumlah kopi, okay, ataupun probiotics ke, okay, fiber ke. Okay, jumlah ni semua 206 poin. Okay, RM dia 280. Okay, berkongsi kepahaman yang saya cerita tadi ni pada kawan-kawan di luar sana. Kat luar sana orang tak kenal lagi produk-produk Syongho. So kita sama-sama berganding bahu, bercerita di luar apa yang perlu kita tolong dia orang. Okey. Okey, sekarang ni cukupkan keperluan untuk nasihat. Okey, mesti ada ni. Kena ada RM lah. Kalau tak ada RM macam mana nak sihat? Kan, tak ada RM tu pergi hospital. RM juga RM1. Okay, sekarang tak tahulah kena bayar kot. Oh, naik harga. Dah lama tak pergi hospital, dah tahu. Okey, nak buat duit kan? Dalam insyaAllah kita guna je mula-mula guna sendiri. Satu setiap orang guna sendiri 200 PV. Kalau kita punya circle kita positif macam ni, kita ada taja 15 ke 20 orang, kita akan dapat 3,200 mata, akan bonus akan ada RM512. Okey, bolehlah nak makan. Okey? Dan usaha untuk makan secara percuma. Okey, sekarang kita ada projek.
Okey, projek kopi CEO 111. Okey, buat kopi saja. Satu kotak, satu orang, 1 tahun, income kita 12,280. So ada banyak balance kan, kita nak buat apa-apa. So, tak payah minum. Nak minum kopi je, boleh. Nak baru gigi je. Saya baru gigi je. Alhamdulillah sekarang pendapatan pun berganda-ganda. Bermula dengan buat gigi je. Terus gigi. Masalah dalam masa sekarang ni tak ada pun masalah gigi berlubang ke, korek gigi ke, tampal ke. Scaling setahun sekali doktor cakap tak payahlah puan, gigi dah bersih dah, tak payah buat lah. Dan jimat duit, pergi scaling sekarang pun beratus tau. Kan jimat, terus gigi je. Pendapatan tu dah berganda pun sekarang. Alhamdulillah. Okey, ni APC, mop lantai je. RM19 je pun, bukannya mahal. Kat luar, mahal kan? Nah, bahan kimia lagi. Kita punya jimat. Okey, sekarang ni pergerakan organisasi 3x7. Ajak 3 kawan guna yang ni, tukar, guna buat jadi sumber, boleh jadi pendapatan, boleh tukar. Okey, pendaftaran percuma saja sekarang ni. Ambil lah masa sekarang ni, buat sungguh-sungguh. Cik cakap orang pandai tu. Semangat. Okey, untuk apa? Supaya kita buat bisnes ni, kita boleh makan keseluruhan produk. Okey, selama saya berada di dalam Syonghong, alhamdulillah dalam masa 27 tahun complete set ni saya dah ambil. Saya dah rasa memang ada di rumah. Rumah saya tak ada benda lain. Orang datang kopi, tak nak minum tak apa, saya bagi ais wang. Rumah saya memang tak ada Nescafe, tak ada Milo, tak ada. Rumah saya hanya aja ni je, kopi gula dengan kopi tak gula. Saya tanya, nak kopi gula atau tak gula? Ataupun diorang cakap apa, tak minum, minum teh. Minum, bagi yang ni. Oh, teh apa ni Kak Mida? Teh tawar. Tak sedap. Rumah saya kalau datang memang tak ada. Tak ada minuman selain daripada Syonghong punya saja. Okey, yang ni masak. Anak saya kan kalau bubur season ni, oh baguslah Umi masak, sedap, padahal aku bubur ni je. Aduh, semua kena tipu. Kan? Bila sakit, gunalah ni. Suami saya bagus tau. Dulu kan saya kata dia tak suka kan, dia marah kan, saya buat bisnes kan. Okey, sekarang bila anak sakit, pergi rumah Kak Ina, pergi bayar ni YK2 dia suruh saya pergi beli. Aduh ya. Bila saya kata YKI lagi bagus bang untuk virus, tak, dia kata YK2 lagi bagus, dia cakap. Dia lebih pandai daripada saya. Okey, YK2 dengan Lactoberry dia kata pergi beli. Dia cakap sekarang ni bayarlah duit kan. Okey, YK2 dah 580. Lactoberry dah RM70. Kan, dia kata dia bayar. Alhamdulillah. Kalau tak dulu pasal kopi pun boleh jadi gaduh. Kan, kopi je. Ya Allah, pasal kopi pun. Hari-hari kopi ni. Saya cakap, nak minum tak nak? Nak minum ke tak nak? Saya cakap, tak nak minum tak apa. Rumah ni kalau tak nak minum, minum ais wang. Sebab rumah saya memang saya cakap tadi kan, memang tak ada kan. Ini je yang ada. Alhamdulillah lah. Okay, Alhamdulillah dalam masa lepas PKP, dalam masa PKP tu dia nampak banyak improve dalam kita orang punya family. So sekarang ni pun dah nampak lah dia punya positif dia. Alhamdulillah. Okay, kita dah sampai slide yang terakhir. Okay, sekarang ni do not follow the majority, follow the right way. So sekarang ni, dulu mungkin saya dekat area sini lah, ikut je apa orang cakap. Kan, pergi hospital, pergilah berubatlah macam-macam jenis ubat lah, tak ada juga improve. So banyak halangan kat luar ni. Okay, kita nak pergi kat sini mungkin kita sorang-sorang. So kita nak tarik orang-orang ni juga pun mengambil masa. So sekarang ni kat sinilah kita cari ilmu, kita belajar. Saya pun nak tarik orang yang ramai-ramai ni pergi sini pun sebab susah datang kat sini. Bila datang kat sini semangat datang kan, tengok dalam circle yang positif. Lama-lama yang ni sorang-sorang masuk sini, sorang-sorang akan tarik masuk sini. Okey, kat sini pula success is like, oh memang nak dapat yang ni kan. Aduh, orang nampak yang ni kat sini je, yang kat sini orang tak nampak. Allahu Akbar. Saya akui memang saya punya kelemahan banyak kat sini. Nak pergi kat sini ni berpuluh tahun dah, orang kata 27 tahun kau dalam Syonghong. Ya Allah, tapi saya sendiri je lah yang tahu kan sebenarnya. Kan, saya yang mengharungi, saya yang hayun, saya je yang tahu. So sekarang ni
apa nak cakap, nak dapat kekuatan tu kita kena berada di dalam circle yang betul. Okay? Bila kita tak ada dalam circle yang betul, memang akan tarik lah. Okay. Jatuh semua. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana lah. Halangan tu jangan cerita lah, halangan. Banyak sangat halangan. Okay. So sekarang ni husband pun dah okay. Langkah tu kuat sikit lah kot. Kan? Okay. So sekarang ni dekat sini kita belajar, kita target apa benda yang kita nak buat. Syongho dah betul. Kan? Jangan ikut saya lah yang dah lama ni. Tapi pada saya, jangan keluar daripada ketapi Syongho. Syongho dah betul, produk dah betul, semua dah ada, fakta dah ada, segala-galanya semua dah ada, dah disajikan. Cuma kita saja nak grab ataupun tak nak grab. Okey, sekian itu perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Alim